Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya, Cikgu Hamid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan. Alhamdulillah, tentu sekali kita mulakan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan izin, dengan rahmat, dengan inayah dan taufik daripada Allah Rabbul Jalil, kita dapat bertemu lagi sesudah terhenti seminggu. Sebenarnya pengajian ni kena komitmen, kena istiqamah. Tapi apa nak buat kan? Tapi mudah-mudahan lepas ni kita dapat terus istiqamah, insya-Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan hidayah dan taufik, kesihatan, kehidupan yang dengannya dapat memperbaiki amalan. Alhamdulillah dapat sama-sama maghrib berjamaah. Dapat pula mengisi ruang lapang ini sementara masuk isyak pada jam 7.20 dengan pembacaan kitab Ahli Sunnah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat besar kepada kita semua. Baiklah tuan-tuan, sebelum membuka kitab ini, tadi tuan-tuan tentu sebahagian kita rasa pelik, apa hal ustaz tak pakai mic zikir. Tak. Sebenarnya tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqh apa pun, di pondok, di mana-mana pun, kitab Imam Syafi'i ke, kitab Imam Nawawi rahimahullah, zikir selepas solat tu sebenarnya perlahan. Apatah lagi kalau ada orang solat, lagilah imam tak boleh tinggikan suaranya. Kan? Jadi sebenarnya perlahan. Baik. Takutlah tuan-tuan rasa pelik lah pula, ajaran manalah pula ni. Sebenarnya tidak, dalam kitab-kitab fiqh mana pun sebenarnya. Kan? Memang baca perlahan wirid itu oleh imam. Baik. Kitab kita ialah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah ialah kepercayaan, keyakinan, simpulan bulat dalam hati. Akidah ini terasnya iman, percaya. Okay? Bila dah percaya penuh, walaupun tak mengaji banyak mana, dia dah sah iman dia. Ada seorang hamba perempuan yang nak dibebaskan lalu diuji. Sahabat ni nak menguji dia ni, bawa pada Nabi, ditanya kepada wanita ni, hamba ni, di mana Tuhan kau? Di langit. Tuhan di mana? Di langit. Sah iman dia ni, dia boleh bebas, dia beriman. Kerana keyakinan dia Allah ni tempat yang tinggi. Kan? Jadi akidah tu pegangan. Ahli sunnah, apa maksud ahli sunnah? Ahli sunnah ni yang mengikuti sunnah Nabi. Jadi akidah mesti mengikut hadis Nabi, i'tikad yang Nabi ajar, apa yang Nabi sabdakan yang sahih daripada Nabi. Okey, ahli sunnah, ahli sunnah Nabi. Ahli itu pengikutlah, pengikut sunnah. Wal jamaah ialah para sahabat. Wal jamaah, apa maksud jamaah ni? Jamaah itu maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Pasal mereka tu dah diiktiraf. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah redha mereka ni. Kan? Sebahagian besar mereka ada yang dah dijanjikan syurga. Allah telah redha mereka ni, dah ampuni mereka, dia turut berperang, Badar lah, Uhud lah, Khandaq lah, macam-macam. Dan dah terbukti keimanan dia. Okey. Jadi wal jamaah ni ialah para sahabat. Jadi kita sedang nak mempelajari akidah, pegangan keimanan berdasarkan ajaran Nabi dan juga yang telah diamal oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum pergi jauh tuan-tuan, kita tengok helaian nombor romannya nombor 2 tuan. I 2 kali. Kalau helaian ni yang ketiga, I 2 kali. I tanda 2 I. Pak tuan, perenggan yang
Yang kedua, oleh itu ada Roman. Oleh itu tidak keterlaluan rasanya jika saya katakan kitab ini adalah sangat sesuai dijadikan kitab bacaan kelas-kelas pengajian takmir masjid dan surau, dan bermanfaat kepada para pembaca, pentelaah, pengkaji, perujuk dan juga kepada para pengajar dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran ilmu tauhid dan akidah. Siapa tulis ni? Haji Said Ibrahim bekas mufti negeri Sabah. Okey. Oleh sebab itulah kitab ni kita pilih, bahasanya agak mudah dan senang kita faham. Tapi kita nak khatam ni rasanya dengan muka surat yang sebanyak ini, lebih kurang 400 ni, memerlukan 4 tahun lah kot. 4 tahun 4 tahun insya-Allah. Kalau hiduplah. Okey. Fasal 1. Kita pelajari pasal 1. Islam agama fitrah. Fitrah itu apa maksudnya? Fitrah yang dimaksudkan dalam tauhid adalah agama Allah. Agama Islam itu memang bersih, suci, memang ngam, memang fitrah. Agama yang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ni, lalu agama inilah untuk manusia. Jadi agama yang fitrah sesuai dengan fitrah manusiawi. Agama yang betul dan lurus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya menerima kebenaran agama ini tanpa membuat sebarang perubahan dan pindaan. Ni, ingat ni tuan-tuan ni. Jangan nak diubah-ubah, jangan nak dipindah-pindah agama ni. Agama ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah sebut, "Inna hadza sirati mustaqiman." Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, kau ikut saja. Tanggungjawab kita ialah mengikut saja. Fattabi'u, ikut saja. Apa yang dibilang Allah, apa yang dibilang Rasul, kita follow saja. Kan? Kita follow saja. Agama ni sebenarnya mudah saja. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kau ikut saja. Kita hanya copy and paste, bilang orang-orang teknologi. Apa yang Nabi cakap, apa yang Allah ajar, itu saja. Lain pada tu, tak payah ikut. Tak payah ikut. Kecuali perkara-perkara yang dibenarkan. Adalah perkara yang dibenarkan yang namanya ijtihadiyah, perkara ijtihadiyah. Apa tu? Nanti akan datang kita pelajari. Tapi prinsipnya kita kena ikut saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Kau hadapkanlah dirimu ke arah agama ini yang jauh daripada kesesatan. Turutilah terus agama Allah ni. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Yang menciptakan, iaitu agama Allah yang menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dengan semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan. La tabdila li khalqillah. Tidak patut ada sebarang perubahan. Jangan kau mengubah agama dalam tulis tu. Jangan kau mengubah agama yang Allah berdasarkan tauhid kepada sebarang syirik. Itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan majoriti manusia tidak tahu. Banyak manusia tidak tahu. Baik tuan-tuan. Fitrah manusia ni perlu kepada agama. Kalau manusia itu lahir tanpa ada gangguan didikan mana-mana, automatik dia akan kata, wahai Tuhan, mesti ada satu Tuhan, mesti ada agama, mesti ada Tuhan pencipta. Macam fitrah manusia, mana-mana agama pun, bila nak sebut Tuhannya, Tuhan Allah, kau ingat Tuhan Allah ada tahu. Dia mesti tunjuk ke atas. Fitrah manusia memang akun bahawa Allah di langit. Kenapa? Di langit. Doa yang mesti macam ni. Tak ada doa macam ni ke arah mana-mana. Tak. Mesti ke langit. Oh my God. Oh please my God. Mesti pandang ke atas. Ya tak? Itu fitrah yang Allah dah tentukan. Kan? Itu namanya fitrah. Semula jadi. Kan? Dan Allah dah menjadikan jiwa kita ni perlukan Islam. Perlukan Islam, agama Allah. Kerana agama ini adalah agama yang menyelamatkan manusia. Tuan-tuan,
Mana-mana agama yang lain disandarkan sama ada kepada pengasasnya. Agama kau apa? Buddha, pasal pengasasnya Gautama Buddha. Agama kau apa? Agama Kristian, kerana disandar kepada salib. Kau agama apa? Agama Jus, disandar kepada bangsa. Kau agama apa? Agama Hindu, disandar kepada Hindu lah, India. Hindu. Disandar kepada bangsa, pada nama, pelopor kepada orangnya. Ya tak? Tapi Islam tak. Tidak disebut kau agama apa? Agama Muhammad tak. Allah menamakan agama ini Islam. Selamat, sejahtera, aman. Itu makna yang paling simple. Makna lain Islam tu taat dan tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ard." Kepadanya, kepada Allah lah tunduk apa saja di langit dan apa saja di bumi. Semua tunduk dan patuh. Semuanya Islam. Matahari Islam, bulan Islam, bumi ni Islam, binatang Islam, tumbuh-tumbuhan Islam, udara Islam, semuanya Islam. Walahu aslama, kepadanya lah Islam, apa saja di langit dan di bumi. Matahari tak akan buat pandai-pandai. Dia kena patuh pada aturan yang ditetapkan. Bulan tak boleh buat pandai-pandai dia, merayau-rayau ke mana-mana tak boleh. Dia kena patuh pada apa yang Allah dah tetapkan baginya. Binatang, tumbuh-tumbuhan patuh. Kalau binatang tu bertelur lah. Kalau makan rumput lah. Nak pandai dia gini tak jadi makan rumput. Muak kena masak pula tak ada. Mesti makan rumput juga. Tak? Yang pandai melawan ni dua makhluk. Manusia dan jin. Pasal apa dua ni? Pasal dua makhluk ni unik pada yang lain. Kedua-duanya ada persamaan. Iaitu kedua-dua makhluk ni ada akal dan nafsu. Malaikat ada akal, nafsu pula tak ada. Dia tidak ada laki perempuan. Dia tidak ada jantan betina, tidak ada. Jin, syaitan ada jantan betina. Kita nak masuk tandas baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya tak? Ya Allah, aku melindung daripada jin jantan dan betina. Kan? Nak masuk tandas. Itu saja doanya, jangan buat-buat yang lain. Kan? Itu saja doanya. Okay. Manusia pun ada akal dan ada nafsu, dua-duanya. Jin ada akal, pandai fikir macam-macam, pandai melawan, pandai macam-macam, pandai ikhtiar macam mana nak menyesatkan manusia. Manusia pun sama, ada akal, macam-macam idea dia nak buat. Ada nafsu, ada keinginan. Tapi malaikat kekurangan satu. Oleh sebab inilah ni, pertembungan akal dan nafsu inilah gara-gara adanya kekufuran, keingkaran, kan, dua makhluk ini. Okay? Baik. Allah Subhanahu wa taala menggesa orang-orang beriman menjadikan Islam sebagai pegangan hidup mereka selaku agama langit yang direstui dan diredai. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah." Oh, penting ayat ni tuan ni. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhannya. Secara menyeluruh. Masuklah ke dalam Islam itu dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Menyeluruh. Agama Allah Subhanahu wa taala ni bukan hanya mengajarkan bagaimana solat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Bukan saja itu. Agama Allah ni mengajarkan kita bagaimana nak kahwin, bagaimana bercerai, bagaimana ada anak, ditanggungjawab terhadap anak, bagaimana hubungan dengan jiran. Malah benda-benda basic pun, nak bersuci, nak berwuduk diajar, nak masuk tandas, nak keluar tandas, nak tidur diajar sampai mati. Tak? Sampai mati apa tanggungjawab kita? Diajar. Politik diajar, hukum hakam diajar. Kan? Kita biasa sebut hakim, sultan, tu perkataan-perkataan dalam Islam lah tu. Ya tak? Hakim, pemerintahan, hakim. Ya tak? Hukama, umara, amir, sultan. Kan? Semua tu istilah-istilah politik. Kan? Istilah-istilah politik. Hukum, had, undang-undang. Kan? Semuanya ada dalam Islam. Okey, kita kena masuk dalam Islam seluruhnya. Tak boleh separuh-separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman sebahagian daripada apa yang ada dalam kitab
sebahagian lagi kamu kufur. Ayat salat okey, ayat haji okey, ayat sembelihan okey. Tiba-tiba ayat undang-undang dah mau, ayat-ayat berkaitan politik dah mau, ayat berkaitan dengan bisnes tak mau. Kan? Kita ambil sebahagian-sebahagian, tak boleh. Kita kena terima semuanya. Okey? Seorang manusia yang menganut Islam, agama yang lain daripada Islam, siapa-siapa menganut yang lain daripada Islam, Allah tidak memperakuinya. Ini kena ingat ni. Lain daripada Islam yang dia anut, yang dia percayai, Allah tidak akun. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari lain daripada Islam dinan, sebagai agama, sebagai perundangan hidupnya, falai yuqbala minhu, selama-lamanya tidak akan diterima daripadanya, daripada orang tu yang mengambil lain pada Islam sebagai agamanya. Wa huwa fil akhirati, malah dia di hari akhirat nanti minal khasirin, di kalangan orang-orang yang rugi. Kita ni masih intro lagi ni tuan ni, intro lagi ni. Kita selaku orang yang beriman, saya dan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu semua beriman, percaya, yakin apa yang Allah turunkan ini dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memerlukan agama yang benar. Itu sebabnya kita kena mempelajari. Untuk pengetahuan tuan, kita ni berada di zaman kuala. Kita tidak berada di zaman puncak sebenar air tu. Di puncak gunung airnya masih mineral. Ikannya pun mahal-mahal atas tu. Ikan dia mahal-mahal. Kan? Di puncak gunung air jernih. Tidak ada sampah sarap. Tapi kita dah zaman kuala, bah. Zaman kuala ni, Pampers ada, botol kicap ada, botol bia ada, tuala perempuan pun ada, sampah sarap pun ada. Ikan yang ada dalam tu pun ikan yang tidak berapa sesuai dimakan. Ya tak? Rasanya pun rasa minyak lah, rasa macam-macam lah. Lain juga rasa ikan ni. Pasal zaman tu dah zaman banyak pengaruh lain. Sekarang ni zaman tu lah ni. Jadi kita kena dapatkan balik sumber sebenar. Sumber sebenar. Apa sebenarnya yang Nabi ajar? Apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar? Bagaimana sebenarnya generasi awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik, iaitu para sahabat didik. Itu sebab awal-awal tadi saya sebut al-jamaah ialah para sahabat. Kita nak tahu para sahabat tu hidup bagaimana dari segi akidahnya, dari segi pegangannya, baru kita dapat selamat. Kalau kita layan di zaman huru-hara sampai sekarang ni, macam-macam ajaran. Itu yang ada Tuhan, ajaran Abraham lah, ajaran langit lah. Kan tak? Kalau tidak dapat sumber yang sebenar, itu pentingnya mengaji. Kan? Besar kedudukan mengaji ni tuan-tuan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang mencari mana-mana jalan yang dengannya berluruh ilmu, yaltamisu bihi, Allah permudahkan dia dengan menuntut ilmu ni, tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Jadi kita kena belajar betul-betul supaya di usia kita yang berbaki ini, saya dan tuan-tuan dapat, kalau tidak dapat semua pun, dapat mengerti akidah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat, dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain hidup dengan akidah itu. Kenapa saya sebut ni tuan? Tuan-tuan pun biasa ada dah media sosial, ada buku, ada TV. Semua orang mendakwa ahli sunnah wal jamaah. Yang tu pun sama ahli sunnah, yang ni pun sama. Ada orang mengatakan, ahli sunnah wal jamaah ni mesti kita saja, Asy'ariyah saja misalnya, sebahagian orang. Yang tu bukan. Yang tu pula kata inilah ahli sunnah wal jamaah, yang tu bukan. Paning kita, orang awam ni paning. Kan? Jadi bagi mengelakkan kita jadi pening, kita kena belajar dari sumbernya yang asal, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita selamat, baru kita tenang. Kan? Kalau pakai akal, pakai hujah, pakai falsafah, tak jadi dia. Kita nak dalil Al-Quran. Ni dalam kitab ni nanti ni dipenuhi perbincangan tu. Al-Qurannya, dalilnya. InsyaAllah. Okay? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kuntum ni
Orang Arab kata mukhatabah, iaitu kamu yang depan, secara berdepan. Jadi kuntum ni siapa? Para sahabat bah. Tuan-tuan boleh tengok tafsir. Kuntum, kamu adalah umat terbaik. Jadi kuntum, kamu tu siapa? Kamu tu ialah para sahabat yang telah membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu asar, satu kata-kata sahabat. Kata-katanya berbunyi demikian. Tadi saya terlintas nama orang, tapi saya terlupa. Allah SWT. Katanya begini. Zaman kamu ini, dia cakap masa tu di zaman sahabat, zaman Nabi dah wafat. Zaman kamu ini, perkara-perkara kecil kamu anggap biasa-biasa saja. Yang sebenarnya perkara yang kecil ini di zaman Nabi dulu ni dianggap sebagai besar, serius, bagaikan bala bencana. Nak menunjukkan perubahan. Dahsyatnya para sahabat itu takut pada dosa. Zaman selepas-lepasnya, perkara yang sama dianggap, alah ni dah ambil, ini dosa kecil. Sahabat ni kata, perkara kecil ini dulu di zaman Nabi dianggap satu beban besar, satu perkara serius, dia tahu. Sekarang zina pun macam dada, minum arak pun macam dada, berjoget pun macam dada, bercampur gaul lelaki perempuan pun lagi macam dada. Ya tak? Teruknya perubahan. Jadi kuntum ni, sebaik-baik kamu ni ialah para sahabat. Kamu adalah the best ummah. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan kepada manusia. Sebab dia telah mempraktiskan semua ajaran Nabi itu. Sehingga Allah akun dia ni. As-sabiquna minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Hujung ayat tu, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redai mereka ni dan mereka redha akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dua ni, para sahabat ni, ta'muruna bil ma'ruf, yang telah melaksanakan tugas sebaik-baik mungkin mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu telah beriman pada Allah. Firman Allah yang kita baca tadi ni tuan, dengan clear, dengan jelasnya menyebut bahawa kemuliaan, keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, orang-orang Islam, selagi dia ni tetap menjalankan 3 prinsip utama, pun dapat masuk dalam ini. Dalam kumpulan yang dideklar sebagai sahabat Nabi ni, walladzina tabauhum, walladzina, yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya ini, iaitu orang kemudian ni lah. Kalau dia ikut 3 prinsip, iaitu dia menyuruh kepada kebaikan, ajak kepada yang baik, ajak kepada yang baik yang Allah perintahkan, melarang daripada kejahatan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Habis. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni makhluk yang istimewa di dunia ni. Yang Allah dah ajar kita ni bab dari segi semula jadinya, keinginan bagaimana nak hidup yang membahagiakan. Apa aturan yang ngam dengan kita ni, yang tak membebankan individu, tidak menyusahkan masyarakat, yang membahagiakan individu dan tak mengabaikan masyarakat, yang mengutamakan masyarakat dan tidak pula mengabaikan kepentingan individu, yang mengimbangi tuntutan duniawinya dan tuntutan akhiratnya. Itu disebut sesuai dengan fitrah manusia. Islam agama langit yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia, yang menseimbangkan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Tadi awal-awal kita dah sebut, kan? Islam suruh kita puasa. Ya. Ada beberapa orang, 3 orang sahabat. Dia berbual-bual di rumah Nabi. Tanya pada isteri Nabi bagaimana Nabi ni. Nabi dia puasa, kadang tidak, kadang dia bangun, kadang macam biasalah. Salah seorang kata, "Oi, Nabi ni kalau begitu ibadatnya, dia ni dapat pengampunan dulu dan akan datang. Dia ni maksum, terpelihara, dia ni dijamin. Kita ni macam manalah?"
Kata kalau begitu aku ni nak puasa sepanjang hayat aku ni. Puasa saja. Okey tak puasa? Akal kita kata okey. Ya tak? B kata pula aku nakkan kahwin-kahwin bah. Kahwin ni nanti ada tanggungjawab tu, tanggungjawab. Jadi payah aku nak beribadat. Payah aku nak beribadat. Jadi aku takkan kahwin. Kan? Tujuan dia bisa tak? Tujuan dia okey bah. Niat dia kan baik. Dia tak nak kahwin pasal nak beribadat. Kata akal kita. Si pula kata, aku nak bangun malam, tiap-tiap malam aku takkan tidur. Tiap-tiap malam ni aku nak berzikir, aku nak qiyamul lail, aku nak solat, aku nak penuhi malam aku. Bisa tak? Okey bah. Lalu Nabi dengar apa yang mereka bicara. Tadi aku dengar kau seorang nak kahwin, seorang nak puasa sepanjang-panjangnya, seorang lagi nak bangun, takkan tidur-tidur, nakkan bangun malam saja ni. Kan? Aku kata Rasulullah, aku puasa, aku juga makan, aku juga tidur, aku juga bangun, aku juga berkahwin. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak suka cara aku ni, falaisa minni, dia bukan pengikut aku. Padahal niat mereka tu maukan lebih pada Nabi bahkan, maukan okey bah. Ni nak menunjukkan agama ni agama fitrah. Jangan langgar, jangan melampau-lampau, jangan. Yang apa yang Nabi ajar tu yang terbaik. Itu yang terbaik sesuai dengan fitrah. Mengimbangi tuntutan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Islam tidak hanya menyuruh umatnya beramal untuk akhirat semata-mata. Jangan melampau. Ya tak? Buang dulu lah ni, buang TV, buang pergi mana ni? Melampau-lampau jangan. Jangan tinggalkan bini lebih kau keluar 4 bulan, jangan. Ada tak zaman Nabi orang keluar? Ada tak? Jawabnya ada. Iaitu kisah, ada dalam hadis, kisah beberapa orang dari pedalaman untuk mempelajari Islam. Tapi tak sampai sebulan, Nabi melihat mereka kerinduan bah, rindu kepada keluarga mereka. Nabi memandang kami macam dah rindu. Lalu Nabi tanya kami pun akunlah rindu. Kalau begitu bersiaplah balik. Tak sampai sebulan pun. Kan? Bersiaplah, mulalah. Kan? Nabi mengiktiraf, Islam mengiktiraf perasaan, emosi, keperluan anak bini. Kan? Keperluan anak bini. Ini yang disebut ni sesuai dengan fitrah ni. Jangan melampau-lampau. Jangan berlebih dari apa yang Nabi ajar. Okey sudah tu. Cantik sudah tu. Jangan ditambah-tambahi. Yang jadi kita susah ni pasal menambah-nambahi. Asal agama Islam tu simple saja. Ya tak? Islam tidak mewajibkan, nak jadi makam tinggi semua orang kena pakai jubah putih, semua orang mesti kopiah putih, semua orang mesti serban putih, semua orang mesti selendang putih. Macam tu ke? Tak. Tak apa. Pakai t-shirt tentang lebih mulia lagi. Sebab Islam tidak menentukan pun. Kan? Islam tak menentukan pun pakaian. Buktinya Nabi ada jubah Rom, Nabi ada jubah Yaman, Nabi ada jubah Arab. So, itu yang sebahagian kitab menyebut ini sunnah jibiliyah, sunnah kemanusiaan bah. Yang zaman itu macam tu pakaiannya. Jadi tak kisah pun pakai baju Melayu ke pakai apa ke, sebab Islam tu sesuai dengan fitrah. Passion tak jadi pasal. Yang dituntut menutup aurat. Yang dituntut menutup aurat. Kan? Okay? Sesuai dengan fitrah manusia. Agak-agak ngam tak? Semua kita perintahkan semua mesti berserban dan berjubah. Macam mana kau nak ke laut bah? Kan? Mana kau nak menoreh dengan jubah kau? Kan? Tak jadi. Tak jadi. Kan? Okey. Baik. Dan berusaha untuk hidup di dunia. Tak ada beri tumpuan pada dunia semata-mata pun tidak. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama. Akhirat lebih kekal abadi. Dunia sementara. Ya tak? Malah selaku umat Islam hendaklah menseimbangkan tuntutan jasmani dan rohani. Penting ni tuan ni. Penting ni.
Dan selepas solat hendaklah dia perlu mencari kehidupan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai solat maka bertebaranlah di muka bumi, carilah kurniaan Allah. Ya tak? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah sebanyak-banyaknya akan Allah, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. Islam mengandungi bermacam-macam aturan, yang hanya kepada manusia sesuai dengan fitrah, yang menempuh hidup ni untuk dua alamnya, itu alam dunianya dan alam akhiratnya, yang memerlukan keseimbangan hidup di dua alam ini. Disediakan aturan bagi menjalani dunia ni apa yang patut dilakukan. Bagi kau menempuh alam akhirat yang bakal kau temui nanti, apa kau patut buat sekarang ini. Dah di-ready, dah disediakan. Dah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menenangkan bah. Kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah Nabi, dah cukup menenangkan jiwa. Nabi pernah menyebut, biasa dah hadis ni kita dengar. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang, intamasaktum bihima, kamu pegang dua-duanya, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Siapa beri jaminan ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Kau tak akan sesat. Kalau kau pegang Al-Quran dan Sunnah hadis, kau tak akan sesat selama-lamanya. Kau tak akan sesat. Jadi mau tak mau memang menjadi tanggungjawab saya dan tuan-tuan, ibu-ibu untuk kembali balik belajar Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam bab akidah yang kita pelajari ini. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, dan carilah apa yang Allah telah kurniakan. Apa yang Allah kurniakan ni? Hidup, rezeki, makan minum, harta. Fi ma atakallahu daral akhirah, untuk negeri akhirat. Jadi dengan rezeki, dengan hidup, dengan masa, dengan harta, dengan usin, dengan kekuatan, dengan kesihatan ni, kita kena cari untuk akhirat kita, demi akhirat kita. Tu ayat tu berbunyi, wabtaghi fi ma atakallah, dan carilah harta kekayaan yang telah dikurniakan ni akan pahala, akan ganjaran akhirat, daral akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau pula lupa bahagianmu, keperluanmu. Yang mula-mula tadi kau dengan harta, dengan hidup, dengan rezeki, dengan masa, dengan tenaga ni, kau kena cari kehidupan kau di akhirat. Sebab yang tu kekal abadi, yang ni dah lama. Tak? Makin lama makin berkurang masa kita ni. Kan tak? Ada ulama sebut kata-kata masyhur. Kita ni ada 3 hari saja. 3 hari saja kita ada. Hari semalam yang sudah berlalu, hari Khamis kemarin sudah berlalu, nak akan kembali lagi. Kemarin punya tarikh, kemarin punya yang berlaku kemarin nak akan diulang lagi. Berlalu makin jauh. Jadi tulat, jadi minggu lepas, jadi bulan lepas, jadi tahun lepas. Yang semalam makin menjauh. Hari kedua, hari ani. Hari ini yang kita diberi peluang hidup, nikmat, boleh bercakap, boleh makan, boleh minum, boleh ibadat ni, boleh istighfar ni. Yang Sayyidina Umar sebut, kalau kau menemui pagi, jangan kau tunggu sampai petang. Kalau kau berada di waktu petang, jangan tunggu pagi besoknya. Ramai yang jalan dalam tidur, Pak. Kan? Yang masa ketiga, masa esok yang belum tentu. 3 hari saja, tuan. Ya tak? Islam selaku agama fitrah menggesa manusia berusaha mencari. Digesa kita ni cari kekayaan yang dilimpahkan Allah, mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala berupa infak, sedekah, jihad, kan? Yang membawa keselamatan, kebahagiaan akhirat. Tapi jangan pula melupakan di dunia ni. Jangan pula lupa tanggungjawab pribadi kita ni, keluarga kita ni di dunia ni. Tidak salah jadi kaya, tak salah. Memakai pakaian yang indah tak salah. Bukan sombong pun. Ada sahabat Nabi pakai, adakah aku pakai yang cantik-cantik ni sombong? Tak, itu bukan sombong. Itu bukan sombong, tuan. Yang dikata sombong ni ialah
batarul haq, menolak yang benar, waramtun nas, dan menghina, membelecehkan manusia. Itu sombong. Kan? Kau pakai Mercedes, kau pakai BMW, kau pakai pakaian mahal, itu tidak sombong namanya, bukan sombong. Sombong ni menolak yang benar. Dia beritahu yang benar, yang ani. Al-Quran bilang ani, hadis bilang ani, dia nak mau pakai. Itu sombong. Kan? Dan memperlecehkan manusia. Nah, jadi banyaklah yang sombong sekarang ni tuan. Ya tak? Nabi ajar lain, dibikin lain, diberitahu ni berdasarkan, nah dia tak mau ikut. Ya tak? Dia tak mau ikut. Okey? Baik. Saya laju-lajukan ni pasal ada tajuk penting nanti ni. Kan? Ada tajuk penting. Baik, Islam memandu manusia di dunia dan juga di akhirat. Dalam Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan juga di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Dah diajar dah. Wala tubtilu amwalakum, jangan, bukan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kau jangan makan harta sesama kau dengan cara yang salah. Bab makan pun diajar tuan, kan? Bab makan pun diajar, bab jual beli pun diajar, bab berjiran pun diajar. Diajar kita ni, apatah lagi yang berhubung dengan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, fala salafus salih. Apa dia salafus salih itu tuan? Salafus salih ni ialah generasi awal, iaitu para sahabat, zaman nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, 3 generasi awal. Itu dipanggil salafus salih. Semua mereka ni dituntut beramal untuk hidup akhirat sebagai darul baqa. Darul baqa itu negeri yang kekal abadi. Negeri yang kekal abadi. Dan bekerja untuk dunia ni sebagai darul fana. Jadi jangan diterbalikkan. Jangan diterbalikkan. Jangan merasa dunia ni kekal selama-lama. Tak. Kan? Tapi harus diingat, Nabi ada sebut, bersama tuanya seseorang akan mengekorinya 2 perkara. Hubbud dunya, cinta dunia, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Di umur dah 80 ni, 10 tahun lagi akan datang ni aku nak ni. Ajat dia besar, kan? Ajat dia besar, angan-angan dia besar, impian dia besar. Jangan. Kan? Umat aku ni antara umur 60 ke 70 saja. Yang hadir-hadir ni sama macam saya. Ya tak? RTM kita ni, rehat tunggu mati. Kan? Tak dapat nak buat apa sudah ni. Tunggu sajalah. Kena mempersiapkan diri. Ya tak? Okey. Jadi kita kena insaf, dunia ni darul fana. Negeri yang akan musnah. Baik hook or baik crook, percaya tak percaya, kau mesti jumpa punya alam kubur. Ya tak? Percaya tak percaya, kau mesti dibangkitkan juga di padang mahsyar. Islam sebagai ad-din, sebagai agama, sebagai aturan hidup tidak menghalang manusia cari kehidupan dunia ni. Tak ada halangannya, yang tidak bercanggah, tapi diatur. Yang halal bagaimana, kan? Yang ngam macam mana, jangan tipu-tipu, kan? Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang beriman dalam hidupnya dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebahagiaan akhirat saja. Malah kita juga nak memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Perlu juga rumah, kenderaan yang membahagiakan kamu apa, kata Rasulullah. Ya tak? Antaranya Rasulullah sebut kenderaan yang teguh, yang kuat, kenderaan yang hebat, rumah yang lapang, jiran yang baik, kan? Ini terbukti dalam doa yang termaktub yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina. Ini kena doa ni tuan ya. Jangan tinggal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan, hidup yang baik. Wa fil akhirah, dan di hari akhirat juga hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, malah jauhi kami daripada azab neraka. Doa ini termaktub dengan jelas dalam Al-Quran, menunjukkan setiap kita yang beriman mahukan memperoleh kebaikan di dua negeri ini, iaitu dunia dan juga akhirat. Di mana Islam memandu manusia ni untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Macam mana kau nak kebahagiaan, kau nak bahagia macam mana, diajarkan, kan? Tuan-tuan, di zaman Nabi ada satu kes Sayyidina Umar dan jirannya
Oleh kerana mereka tu perlu hidup berkabun, dia cakap dengan jirannya, kita pakat-pakat macam, kau pergi dulu belajar dengan Nabi, nanti balik kau ajar ke saya. Besok pula saya pula pergi. Kau boleh pergi kebun. Hari kau pergi belajar, saya pergi kebun. Kan? Kata Sayyidina Umar, nanti besok saya pula pergi, kau pula pergi kebun. Bergele-gele nak mendapatkan ilmu. Di samping tidak melupakan tuntutan duniawinya. Bukan belajar saja, bukan berzikir saja, bukan bersuluk saja, bukan. Tuan-tuan kalau tengok-tengok orang yang nak makam tinggi konon, ya tak? Sampai tak campur orang, konon dia ni dah kasyaf, sampai tak sembahyang Jumaat, sampai mengaku wali, macam-macam tuan. Ya tak? Padahal Islam tidak mengajarkan kita demikian. Tetapi kalau tuan-tuan ada pen belakang tu tuan ni, itu bukan hadis tuan. Itu bukan hadis tuan. Riwayat Ibnu Asakir tu bukan hadis. Tapi dia tertulis tu sebagaimana Nabi bersabda. Itu bukan hadis tuan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu bukan hadis tuan. Berusahalah, bekerjalah mencari kehidupan seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Dan beramallah seolah-olah kau akan mati besok. Akan mati besok, tak sempat beramal, tak sempat bekerja apa pun tuan. Itu bukan hadis tuan. Bukan hadis. Oleh yang demikian, Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan di dunianya dengan berusaha dan bekerja secara halal. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang itu muttafaqun alaih, yang itu hadis sahih. La ayakhudha ahadukum hablah. Sesungguhnya bahawa mengambil seorang kamu akan tali mengikat kayu api, cari kayu di hutan, lalu dipikulnya kayu api itu di atas belakangnya, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta sedekah daripada orang lain. Kepada orang yang telah dikurniakan kepada orang kaya, lalu orang yang tu meminta kepadanya sama dia beluri ataupun tak. Bisai lagi, bagus lagi orang yang cari kayu api, walaupun kelihatannya berapa sen sangatlah harganya, tapi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang kaya. Kan? Sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayul kasbu atyab, apakah pekerjaan yang paling baik, usaha amal apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seorang lebih baik ialah usaha dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Bisnes yang baik. Bisnes yang baik. Baik. Dan kita juga diajar berdoa. Mencari rezeki, doa supaya dikurniakan rezeki. Allah marzuqni faqad alimtum anna sama la tumturu zahaban wala fiddah. Ini kisah Umar Al-Khattab ni berkata, seorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam hanya berdoa saja. Tak. Dengan berdoa, wahai Tuhanku berikan aku rezeki. Kan tak? Sedangkan kamu tahu emas dan perak tak turun dari langit. Kan dulu ada satu orang di Johor ke di manakah, duduk tengah padang berdoa supaya usin turun. Jangan dibuat tu tuan. Kan tak? Kita disuruh bekerja. Disuruh bekerja. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Selebih-selebihnya tuan-tuan baca. Sikit saja lagi tu. InsyaAllah pada akan datang kita dah masuk isi pengenalan kepada akidah tauhid dan keistimewaannya. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan lagi kita untuk menghabiskan dan mengkhatamkan kitab yang istimewa ini insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.